Salam Dok Ali. Waalaikumsalam. Sehat Mas Zack? Ada.
Boleh Vi? Belum? Ini kena. Oh, Indah berbalam, si awan petang, berarak-arak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aiman Akasha bin Zulkifli dari Kolej Mata Keras Melaka sebagai moderator pertama. Dan saya Muhammad Afif bin Zainal Abidin sebagai moderator kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi dihormati, panel jemputan yang didatangkan khas pada hari ini. Yang berusaha, Dr. Ali bin Muhammad Nazalan, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi, Tanjung Malik, Perak. Yang berbahagia Encik Ahmad Effendi bin Abdul Razak, Ahli Majlis serta Pengarah Akademi Rugby Malaysia. Merangkap Ketua Unit Kurikulum Kolej Matrikulasi Melaka. Saudara Kamal Arif selaku pengarah program webinar pada malam ini, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita dihajat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ke webinar Akademi Rugby Malaysia Siri ke-12 yang bertajuk Asas Analisis Biomekanik untuk Sukan Rugby. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan khusus kita pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh saudara Iqbal Zahin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian.
Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program webinar asas analisis biomekanik untuk sukan rugby yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindunganmu dari segala perkara yang mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami. Dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal abdana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Iqbal Zanhin di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, baiklah, majlis diteruskan dengan menjemput Saudara Kamal Arif selaku pengarah program untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Nama saya Kamal Arif bin Ahmad Rizal, selaku pengarah program webinar ini. Baiklah, bagi memulakan ucapan saya pada malam ini, saya akan menerangkan tentang tujuan pelaksanaan webinar ini. Baiklah, tujuan webinar ini diadakan adalah untuk berkongsikan ilmu tentang asas biomekanik dalam sukan rugby yang di mana kurang mendapat perhatian orang ramai. Selain daripada itu, antara objektif yang ingin dicapaikan dalam webinar ini adalah untuk memberi pendedahan asas analisis biomekanik rugby kepada para peserta seluruh negara dan juga meningkatkan lagi minat orang awam terhadap sukan rugby ini. Akhir kata, harapan yang ingin direalisasikan adalah untuk dapat mempromosikan sukan rugby ini kepada khalayak ramai. Itu merupakan kata-kata akhir daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pengarah program webinar kita pada hari ini atas ucapan yang diberi. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Ali bin Muhammad Nazlan, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris Qudsi, untuk berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan dengan topik kita pada malam ini, iaitu asas analisis biomekanik untuk sukan rugby. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada pengarah ARM, pengarah projek Kamal Arif, moderator Muhammad Afif dan Aiman Akashah. So satu program yang saya rasa baguslah, dengan dia punya nampak macam meriah. Dia punya ada dengan pantun semua. So ini malam ni kita boleh jadi meriah lah ni dengan bagusnya ada moderator semua ni. So saya ucapkan tahniah lah kepada ARM sebab dah berapa siri dah ni dan saya pun follow juga dan saya lihat bagus juga untuk peningkatan ilmu, kita masukkan sikit-sikit elemen sains sukan. Okay, jelas suara saya nampak slide nampak okay. So pada hari ini saya akan membentangkan mengenai asas analisis biomekanik untuk rugby. Okay, saya kalau dalam presentation ni kita adalah terus kepada macam mana kita nak analyse biomekanik ni. First kali saya akan menerangkan tentang apakah itu biomekanik, okay, dan apakah benda-benda yang terkandung di dalam biomekanik, dan kita akan lihat juga macam mana analisis daripada biomekanik ini dapat membantu kepada kita punya training plan, dan juga last sekali kita akan lihat kepada macam mana kaedah yang mudah, yang simple yang kita boleh lakukan, alatan yang kita boleh lakukan, software yang kita boleh gunakan untuk analisis biomekanik dalam sukan rugby.
dan juga sukan-sukan lain sebenarnya. Okay, dia punya azas tu sama je. Okay. Jadi yang pertama sekali sebelum saya pergi menjurus kepada biomekanik, ini pesanan sikit daripada tempat saya bekerja, tempat saya mencari rezeki ni. So ucapkan selamat datang kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Pendidikan di Malaysia. Yang kita lihat di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni, dia terletak di Tanjung Malim, ada 2 kampus, satu di Tanjung Malim, satu lagi kampus baru adalah di Proton City, juga di Tanjung Malim. Kita berdekatan dengan kilang Proton, Bajaran Titiwangsa, nampak habis ni, nampak bukit-bukit kat belakang ni, cantik pemandangan dia. And then kita lihat dekat sini, nampak kita ada kolam, dan kita ada stadium, kita ada gym, kita ada tempat yang besar untuk lakukan aktiviti sukan indoor. Kita ada marina UTSI yang boleh kita jalankan pertandingan-pertandingan kayak, pertandingan polo air dan macam-macam lagi lah. Dan juga kita juga ada UTSI Adventure Park dekat sini. So aktiviti-aktiviti outdoor, motivasi boleh dijalankan di UTSI. Jadi saya ingin mengajaklah kepada semua, siapa yang nak buat program, ada apa plan, lepas habis PKP ni, boleh dipersilakan datang ke UTSI. Kita buat program sama-sama. And then, ini adalah tempat fakulti saya, Fakulti Sains Sukan dan Latihan. So, di fakulti ini, kita ada satu bangunan khas untuk kita, Blok 6. Dan di sini nampak, di padang ini adalah tempat kita melakukan aktiviti. Sebab kelas di Fakulti Sains Sukan ini, kita bukan hanya strict dalam kelas, tetapi kita juga banyak aktiviti di luar. Kita juga mempunyai lab, makmal yang kita ada. Kita ada banyak makmal, 13 makmal. So antara makmal yang kita kaitkan dengan apa yang kita akan lihat pada hari ini adalah makmal soalan fizikal dan juga makmal biomekanik. So makmal biomekanik ini kita ada kamera berkelajuan tinggi, kita ada sistem Vicon, kita juga ada elektromyografi untuk kita nak mengukur aktiviti otot ketika sesuatu pergerakan. Contohnya kalau Aiman Akashah buat squat, kita nak tahu Aiman Akashah ni bila dia buat squat, otot apa yang berfungsi. So kalau tiba-tiba normalnya otot yang berfungsi adalah otot quadricep. Tapi tiba-tiba dapat otot mana pula, otot lain pula yang berfungsi lebih. Mesti ada something wrong dengan dia punya teknik. So biomekanik ini adalah tentang teknik. Dan kita juga ada force plate yang mana kita akan mengukur berapa banyak force yang akan dihasilkan bila kita letak force plate tu. Dan bermacam-macam lagi lah alatan yang ada di UTSI. Kita ada klinik rehab, kita juga ada makmal pemakanan, dan semuanya saya rasa boleh digunakan untuk membantu meningkatkan prestasi sukan dalam khususnya untuk negara lah. So kalau tentang biomekanik ini, kita lihat di gambar ini, but coach, I like to hold the bat this way. So boleh ke dia pegang macam tu? So coach pun macam mana kita nak jawab dengan dia? So teknik dia ni. Then kalau lah kita nak mengajar seseorang buat lompat tinggi ke lompat jauh ke, kita ajar dia something tapi dia nak buat cara dia. So boleh atau tak boleh? Yang itu akan bergantung kepada kita punya explanation kepada dia. Macam mana kita nak jelaskan kepada dia teknik ini betul, teknik ini salah. Kita mestilah ada something yang kita kena tahu supaya kita dapat bagi tahu dia apa yang patut dia buat, apa yang tak patut dia buat. Okay. So sebelum kita pergi lebih lanjut kepada biomekanik, so biomekanik ini adalah salah satu cabang daripada kinesiologi sebenarnya. Okay. So kinesiologi itu, kines ini dalam bahasa Latin bermaksud pergerakan, motion. Mereka logos, logi itu adalah study of. So bila kita gabungkan, kinesiologi is the study of motion. Kita belajar tentang pergerakan. Okay. So di dalam kinesiologi ini, kalau di Malaysia ni kita lebih kurang samakan dia dengan sport science, sains sukan. Okay. Kalau anda pergi ke negara macam US apa semua, kebanyakan mereka menggunakan perkataan kinesiologi. Okay. So dalam kinesiologi ini kita ada beberapa cabang dan salah satunya adalah biomekanik. Okay. Kita ada macam-macam kat sini. Semalam saya dengar, semalam kita ada program periodisasi dengan Dr. Firhat. Itu pensyarah saya di UiTM. So itu adalah bidang strength and conditioning. Kat sini, hari ini kita lihat pada bidang biomekanik. So apakah itu biomekanik sebelum kita pergi lebih lanjut? So bio itu adalah life. Kalau kita tengok biologi, belajar tentang biologi. Apa tu biologi? Bio itu life. Logi itu the study of. So biology is the study of life. So bio is life, mechanic is the study of force and their effects. So kita gabungkan dia. So biomechanics is the study of force and their effects on living system. Okay. So kalau kita gabungkan lagi sports biomechanics pula apa dia? Study of force and their effects on living system.
dalam sukan lah, kalau ataupun dalam exercise ke, dalam apa-apa ke, kita belajar mengenai daya dan macam mana daya ni bagi efek kepada pergerakan kita. Itu lebih spesifik lah. Okay. So what are the main purpose of sport biomekanik? Kita belajar biomekanik ni untuk apa sebenarnya? So kenapa kita perlu belajar biomekanik ni? So kita belajar biomekanik ni ada dua tujuan utama. First kali adalah to improve performance, and the second one is to reduce the risk of injury. Kita nak tingkatkan prestasi, kurangkan risiko kecederaan. Dua benda yang paling utama dalam biomekanik. Kena ingat, satu nak tingkatkan prestasi, satu nak kurangkan risiko kecederaan. So macam mana biomekanik, dengan memahami biomekanik ni, kita boleh dapat dua benda ni melalui pembetulan dari segi teknik, kaedah latihan dan juga equipment. Okay, teknik, training and equipment. Okay, contohlah kata, saya jujur saya cakap, saya tak bermain rugby. Saya sangat suka menonton rugby, tapi saya tak main rugby. Saya pernah cuba dulu saya sekolah di Seratas, saya pernah cuba main, tapi saya dapati bahawa diri saya ni tak cukup agresif untuk main rugby. Tapi nak menonton tu kalau boleh kita nak langgar lagi. Yes, tapi nak main tu saya kurang sikit lah. Okay. So apa yang boleh digunakan, yang boleh kita apply biomekanik dalam rugby ini, kita nak capai dua target ini, kita tengok dari segi teknik. So adakah teknik yang dilakukan itu betul ataupun tidak, ataupun teknik yang dilakukan itu mampu menghasilkan, menyumbang sesuatu kepada kemenangan ataupun tidak. Okay. Saya ingat lagi dulu waktu dalam sukan lompat tinggi lah yang paling famous sekali dalam sukan lompat tinggi, kebanyakan kita, even sekarang pun ramai yang lompat secara, ada yang lompat secara scissor, secara straddle. Tapi waktu dulu Dick Fosbury perkenalkan lompatan dia tu, tak ada siapa lagi yang pernah tengok Fosbury flop ketika itu. Okay, so bila dia perkenalkan benda tu, dan orang tertanya, macam mana benda ni boleh? Dia macam revolusi lah, satu revolusi dalam teknik sukan yang paling terkenal lah, yang boleh dikatakan antara yang paling terkenal. And then kalau kita kata dari segi tinju, sukan tinju pula, so macam mana teknik tumbukan yang bagus untuk dia nak pastikan yang lawan dia tu bila kena sekali, jam terus. Kalau tumbuk macam ni, senang, laju. Tapi kalau kita nak bagi lagi kuat, of course kita kena dapatkan daripada belakang, tumbuk. Tapi dia punya counter dia adalah dia jadi sikit lambat lah. Tapi force yang dihasilkan tu lebih tinggi. Okay. And then macam mana biomekanik ini boleh improve performance, reduce risk of injury melalui latihan. Okay. Bila kita faham tentang biomekanik, then kita boleh improve kita punya cara kita berlatih. Okay. Kita faham yang untuk sukan rugby ni, yang penting dia punya ketika satu pergerakan tu, dia sangat penting kalau dia punya quadricep kuat. Sangat penting kalau hamstring dia kuat. So kita punya training mesti adakan elemen tu lah. Sebab kalau perasan sekarang ramai yang kalau kita perasan orang lari ke, main bola ke, tiba-tiba pegang dia punya hamstring. Sebab apa tu? Sebab apa tiba-tiba hamstring dia sakit? Salah satu sebabnya dia tak include hamstring training dalam dia punya latihan bebanan. So sebab itulah bila dia tak include dia punya hamstring, dia asyik buat squat, dia asyik buat squat jump, dia asyik buat lunges exercise. So ini semua adalah exercise untuk quadricep. Tapi hamstringnya bagaimana? So bila kita tak train satu exercise yang spesifik kepada untuk itu, maka ia boleh mendatangkan kepada kecederaan. Okay? Sama juga macam orang kata, exercise ini untuk punggung, exercise ini untuk punggung. Tapi bila kita analyse, tak banyak pun untuk punggung. Sebenarnya kita exercise untuk punggung ni exercise yang lain. So inilah dia. Bila kita faham sesuatu, dan kita boleh improve dari segi training. Dan last sekali, equipment. So equipment ini saya pernah ingat lagi dalam sukan javelin throw dulu. Dalam sukan javelin throw ada adik-beradik Bucks Hell and Pete Help. Diorang ni salah seorangnya dia masuk sukan Olimpik dapat nombor 9. Dia 3 orang wakil US dulu. Nombor 1, nombor 2 US, dia pula dapat nombor 9. So apa yang dia perlu buat? So dia jumpa adik dia engineer, adik dia cipta satu javelin yang baru. Javelin yang bersifat aerodinamik, boleh terbang lebih lama, boleh membelah angin lagi cantik, membelah udara, membelah angin lah. So apa yang jadi time itu, dia pakai je javelin dia, dan dia terus pecah rekod dunia. Jauh, dia pecah lebih kurang 20 meter daripada jarak yang dilakukan pada ketika tu. Dia jauh daripada kebiasaan. Dan sehingga satu waktu, selepas beberapa tahun, orang guna javelin dan terus orang buat
javelin ni kita reka macam ni, reka macam ni sampai jadi rekod time itu 104 meter. Okay, 104 meter. Tapi benda ni disedari oleh IAAF, benda ni kita tak boleh teruskan. Kita kena batalkan semua rekod benda ni sebab benda ni tak boleh lah. Kalau kita gunakan benda ni nanti, satu hari nanti, semua rekod-rekod yang dicipta ni semua daripada satu alat yang alat macam ni lah. Satu hari nanti satu stadium pun tak cukup nak buat pertandingan javelin throw. Dia akan pergi jauh pula. Okay, so dari segi kalau kita faham biomekanik, kita boleh cipta something. Tapi mesti ada limit dia lah. Kalau orang tak perasan, selagi orang tak perasan limit dia tu, tak apalah. Tapi kalau bila orang dah perasan, habislah. Okay, benda sama juga waktu saya ingat dulu dalam sukan swimming time tu Speedo perkenalkan LZR Racer. Okay, pada tahun 2008 tak salah saya, dia perkenalkan tu sebelum sukan Beijing, sukan Olimpik kat Beijing bulan 8, dia perkenalkan bulan 2 tak salah saya. And then apa yang jadi bila orang pakai je, 90% daripada yang menang sukan Olimpik waktu Beijing tu dalam sukan swimming adalah yang pakai LZR Racer ni, 90%. Dan rekod dunia banyak dipecahkan. Okay, so nampak dia punya fenomena tu. Tapi lepas 2010 dia dah dikurangkan dia punya spesifikasi tu sebab dia dapati bahawa ini mendatangkan untung kepada negara-negara yang besar lah. Negara-negara macam yang kurang-kurang ni, dia susah nak bersaing sebab dia dah jadi pertandingan suit pula, pertandingan pakaian swimming pula, bukan pertandingan atlet. So itu pun satu benda. Okay, so teknik, training and equipment kita improvekan dia semua, so kita akan dapat improve performance and reduce risk of injury dan macam-macam lagi lah. So kita boleh kaitkan dalam sukan rugby juga. Okay, and then di dalam biomekanik kita akan belajar tentang mass. Di dalam biomekanik kita ada kita akan belajar mengenai mass and movement. Okay, macam mana mass boleh mempengaruhi movement. So kita lihat di gambar pertama ini, di mana mass ini akan mempengaruhi inertia. So mass ini quantity of matter dalam satu objek dan inertia pula adalah tendensi satu objek ataupun orang ke untuk berubah kedudukannya, sama ada sedang bergerak ataupun sedang dalam keadaan statik. So kita lihat di gambar ini, kalau seseorang itu lagi besar, maka dia mempunyai inertia yang lebih. Susahlah untuk kita gerakkan dia berbanding dengan seorang ni. Sekali, dia pergi perut dia ke depan sekali, terus boleh jatuh orang ni. So daripada sini, kita boleh lihat, so maksudnya untuk seorang player rugby, dia perlu mempunyai mass. Kalau boleh dia ada mass yang tinggi supaya dia punya inertia pun tinggi. Tetapi satu benda lagi yang dia kena ada dia punya lah, dia ada counter dia. Even kalau dia mass punya tinggi, pastikan mass tu sesuai untuk tubuh dia. Kita takut dia punya tulang kecil, tapi otot je besar. Tapi bila tulang kecil, otot besar, apa yang jadi nanti? Jadi lambatlah pergerakan tu, nak lari tu memang slow. Sebab bila dalam kita punya tubuh, bila kita lari ni kita perlukan power. Okay? Dan power dipengaruhi oleh force. Okay? Force dihasilkan oleh otot. Otot ni akan hasilkan force melalui tendon. Dan kemudiannya ke tulang, lalu geraklah dia. Okay? Kalaulah kita punya nanti kata otot ni besar, hasilkan banyak force, tapi tendon dia kecil lah. So force yang besar ni berjalan dekat tendon tu, alah membazir, tak banyak pun yang keluar yang pergi kat tulang jadi laju. Sebab itulah kita lihat kepada seseorang itu, kalau dia berangka dia kecil, macam mana pula kita nak bagi terlalu besar kan? So kita bagi secukup rasa dengan dia. Kita tak adalah formula tu, apa yang maksud secukup rasa ni, tapi kita tingkatkan dia punya mass selagi mana dia tak bagi orang tu slow. Maksudnya kalau dia tingkatkan mass dengan secukup rasa ni, dia akan jadi lagi laju. Dia akan jadi laju. Sebab mass ni akan, kalau mass dia cukup, dia lebih power, sepatutnya dia lagi laju. Tapi yang kita takut kalau terlebih dia jadi slow. Then itu juga kita akan lihat nanti, saya akan tunjukkan nanti training yang kita boleh buat. Okay, and then kita lihat di bawah ini, di gambar, okay, di bawah ni kita lihat ini adalah center of mass. Okay, center of mass ini, kalaulah seseorang itu mempunyai, kita tengok perempuan, selalunya perempuan ni center of mass dia rendah. Sebab apa? Sebab pinggulnya besar. Okay, lelaki pula, bagi siapa yang selalu train dekat atas saja ataupun normal lah, selalunya dia punya bahu ni akan lagi besar, so center of mass dia lagi tinggi. Okay, ni baby, ni basic. Baby memang kepala dia lagi besar, so dia akan lagi tinggi lah dia punya center of mass relatively. Okay,
Okay, so macam mana? Kalau dalam sukan rugby ni, takkan kita nak atas dia besar. Kalau atas dia besar, bawah kecil, bila training dekat gym, apa akan jadi? Dia memang center of mass dia akan lagi tinggi, so kita akan jadi lagi inilah, tak balance, tak stabil waktu pergerakan. So waktu scrum tu senang terjatuh. Sebab itulah pentingnya training dekat bahagian bawah juga. Bawah ni penting. Okay, so siapa yang dengar di sini, saya fahamkan pelajar kolej matrikulasi pun ada kat sini. Sebab ni saya dengar akademi ni untuk salah satunya untuk akak umbi. Jadi nak training tu jangan hanya training upper body, sila training lower body juga. Sebab kita takut tak balance, you akan jadi tak stabil. Orang langgar je senang jatuh. So tak nak lah jadi macam tu kan. So kita nak train semua sekali part dalam tubuh badan kita. Okay, so kita lihat di sini, okay, ini adalah salah satu contoh macam mana ini adalah contoh yang saya letak kat sini, gambar saya dapat macam mana cara dia untuk kita nak mudahkan dia jatuh dan dalam masa sama kita juga nak stabil. Okay, dan di bawah ini juga ini yang saya cakap tadi dari segi teknik dalam sukan lompat tinggi tadi. Sebelum ni orang lompat macam ni pun ada lompat, tengok cara dia lompat. Lepas tu bila orang faham, bila force body flop, bila deep force body hasilkan satu gaya lompatan yang tak ada siapa pun pernah tengok sebelum tu. Dia banyak kisah ni, waktu dia awal-awal buat ni, dia pernah patah tangan lah apa semua. Lepas tu dia pergi je, terus pecah rekod dunia. Orang pun tergamam. Apa sebenarnya yang rahsia di sebalik teknik ni? Orang pun namakan dia force body flop. Okay? Dia punya ni adalah dia punya center of mass. Di mana ketika ini, kalau anda lihat di gambar yang 1-2 ni, yang lompat, rasanya ramai juga yang lompat macam ni kalau kita bagi, cuba lompat, ramai lompat macam ni sebenarnya. Kita tengok kalau orang lompat macam ni, apa yang dia disadvantage dia? Bila dia kat sini dia kena naikkan seluruh badan dia daripada palang. Nampak? Dia kena naikkan seluruh badan dia di atas palang. Jadi dia akan melibatkan force. Dia kena hasilkan force yang sangat banyak supaya seluruh badan dia dapat lepas. Okay? Tapi di sini pula dia lepas satu persatu. Maksudnya kepala dia lepas dulu, time tu kaki dia tak lepas lagi. Lepas tu barulah kepala dia turun bawah, kaki dia pula naik atas. Cuma dia kena lentik lah, dia kena kuasai teknik ni. Dan salah satu lagi faktornya adalah center of mass. Center of mass dia kat sini, center of mass ni adalah titik keseimbangan tubuh kita. Okay? So kat sini center of mass dia adalah berada di bawah kepala. Okay, so bila kita lihat di sini, maksudnya memang force body flop ni punya teknik adalah daripada dia punya center of mass. Dia advantage dekat situ. Sebab itulah kita bagus, kita nak tingkatkan prestasi dalam ini, kita buat lompatan secara ini. Manalah tahu satu hari nanti ada pula yang datang, apa kata kita kali ni kita cuba lompat ke depan pula. Tapi gaya force body flop, tapi kita balikkan dia. Kita ke depan pula, kita tak tahulah kan. Sesuatu tu kita tak tahulah apa yang akan jadi nanti. Tapi ini semua adalah satu benda yang boleh kita kembangkan. Okay? Kita boleh kembangkan melalui pengetahuan biomekanik. Okay? And then di dalam biomekanik juga kita boleh analyze kinematik. Okay? Dalam segi kinematik ini kinematik itu adalah description of motion. Kita describe mengenai pergerakan. Okay? Kita describe mengenai pergerakan. Apa-apa sajalah mengenai pergerakan. Contohnya Usain Bolt lari 100 meter. 100 meter tu 100 meter tu jarak dia lari, and then masa dia berapa? 9.58 saat rekod dunia dia, and then berapa langkahan dia setiap berapa jumlah langkahan, contoh kata 30 langkahan, ataupun 10 meter pertama berapa dia punya speed, velocity, 10 meter kedua berapa, dekat 10 meter yang mana yang dia laju, dekat mana yang dia slow. So itu yang kita akan analyze, dan kita akan beritahu kat dia, okay, you punya kelemahan time awal ni, kalau you boleh improve lagi bagus. Sebab time you punya awal ni Asafa Power lagi laju. Asafa Power dia punya acceleration waktu awal tu lagi laju pada you. So you kalah masa you akan you bazir kat sini. Tapi ada faktor juga lah, mungkin sebab kaki dia lebih panjang. Waktu dia nak awal-awal starting tu nak buka kaki tu dia akan ambil masa lebih sikit. So tapi bila kita lihat, okay, lepas tu dia akan catch up, dia akan lebih laju lagi. Tapi kita dah tahu dah kelemahan dekat sini, dekat point sini, dekat point sini. Itu contohnya lah. And then kalau dalam kita lihat dalam sukan rugby, contohnya kalau kita nak baling bola, kita nak baling bola dekat mana, macam mana gayanya, and then macam mana pula cara
bila kita baling tu teammate kita akan ni kan, macam mana cara nak angkat tu lagi tinggi, macam mana semua tu, semua itu boleh dikaji. Okay, macam mana caranya, kita boleh letakkan kamera and then kita tengok macam mana dia buat. So bila dia buat sekali, angkat, berapa tinggi dia pergi. Kali kedua, kenapa tak pergi tinggi macam tadi mesti ada something. So melalui video, kita boleh nampak apa benda yang dia buat silap berbanding yang dia buat tinggi tadi. Dan macam-macam lagi lah. Contoh kata baling bola ke apa ke, bila nak pass bola, kenapa tepat, kenapa tak tepat, mesti ada something wrong. Okay, dekat situ memang kita perlukan mata kasar lah, kita perlukan video untuk kita nak analyse banyak kali apa yang sebabnya berlaku seperti itu. Okay, dan juga kita boleh juga analyse secara kita analyse ni. So macam mana teknik yang lebih bagus bila kita nak tackle seseorang. So angle badannya berapa, kaki punya angle macam mana, lutut sebelah kanan dengan kiri, kena jauh ke, kena dekat ke. Itu semua adalah sesuatu yang kita boleh kaji di dalam sukan rugby ni. Saya tak pernah lakukan kajian dalam rugby, tapi bila dijemput oleh Cikgu Fendi, saya rasa banyak benda sebenarnya yang kita boleh lihat dalam rugby yang boleh diterokai lah pada masa akan datang. Memang dah ada kajian dah daripada luar, daripada overseas banyak buat daripada Australia, di New Zealand, di England, di UK, England sama kan, dalam UK kan. Cumanya di Malaysia ni ada lagi tak kajian yang dah dibuat. So kita boleh buat benda tu even dah ada pun tak banyak sebenarnya. Okay, next. Dalam biomekanik juga kita ambil tahu tentang kinetik. So kinetik ini adalah tentang daya lah. Macam kinematik tadi adalah tentang kita describe pergerakan, laju mana dia pergi, angle dia macam mana, so berapa jarak kaki antara kaki, berapa jarak dia dengan opponent dia. Dalam kinetik ini kita lihat kepada beberapa hukum pergerakan lah yang melibatkan daya. Okay, kita tengok Newton first law of inertia, yang mana lagi berat lagi advantage orang tu, sebab lagi susah untuk gerakkan dia. Tapi dia ada limit dia. Kalau terlampau lebih pula, susah pula dia nak bergerak. Lambat pula dia. Okay, and then Newton second law of motion, ada law of acceleration, yang mana kat sini kita lihat kepada F is equal to ma. Force is equal to mass time acceleration. Kat sini kita boleh cakap lah kat atlet. Kenapa kita nak buat apa perlunya latihan kekuatan ni? Kenapa so cakap dia F is equal to ma. Dengan adanya force yang tinggi, barulah dengan adanya force yang tinggi, and kita punya acceleration tu akan lagi tinggi. Okay? Dan juga kita boleh terbalikkan F is equal to ma lah kan. M is equal to F divided by A apa semua. Dengan adanya mass yang tinggi, dengan adanya acceleration yang tinggi, force yang akan dihasilkan tu pun tinggi. So kita bawa force yang tinggi dalam badan kita, bila langgar seseorang, boom. Sebab itu bila kita faham tentang benda ni, dan kita boleh beritahu dekat atlet kita yang apa kepentingan untuk kita lakukan sesuatu latihan itu. Okay, so nak langgar tapi kita ada acceleration tapi mass tak ada, so apa akan jadi, dia akan force yang dibawa tu tak banyak. Okay, and then Newton's law of motion, law of acceleration, dan ini ada juga kaitan lah. Okay, yang mana kalau kita buat something tu, dia akan berbalik kepada kita lah. Kalau kita tumbuk dinding, contohnya tumbuk dinding, tumbuk slow, tak sakit. Tumbuk lagi kuat, barulah kita rasa sakit. Sebab kalau kita tumbuk 1000 Newton, patah balik ke kita pun 1000 Newton. So bila kita lawan, so macam mana kita nak adjust benda tu supaya benda tu advantage kat kita. Okay, and then kita tengok momentum. So momentum ini adalah sesuatu yang kita bawa. Sekarang ni saya banyak teori pula, tak apa, lagi kita pergi lebih praktikal. Okay, momentum ini pula, berapa banyak force yang kita bawa dalam pergerakan kita. Sebab itulah kita kaitkan bila rugby ni pentingnya strength training, resistance training. Sebab melalui resistance training, kita dapat increasekan kita punya mass. Dan dengan cara yang betul, kita dapat tingkatkan kita punya acceleration. So mass and acceleration ni bawa, mass and momentum ni sebenarnya mass and velocity. Tapi velocity pun contribute kepada acceleration. Okay, so bila kita bawa mass and velocity lebih tinggi, so kita akan bawa satu momentum yang besar, force yang besar bila kita nak langgar seseorang. Okay, so kepada yang baru yang baru yang involved dalam sukan rugby ni, ataupun kita di coach-coach kat sini yang nak bangunkan, nak train yang baru, yang
nak train atlet-atlet yang baru, so bolehlah kita kaitkan benda ni supaya mereka lebih memahami apa kepentingan untuk meningkatkan kekuatan dalam dan mass dalam badan dia orang ni. Okay, and then summation of force. Contohnya dah tahu dah player baling bola tu tak sampai, tak kuat, so apa nak buat? Kita adakan summation of force daripada punggung bergerak semua badan dan seterusnya ke tangan. Okay, so bukannya bergerak macam ni je, kalau dah kuat tak apa, tapi kalau jauh pula macam mana nak buat? So tengok video ni. Itulah video apa ni. Okay, dah collision. Belum. Tak tahu. Apa dia tengah pusing tu, relax. Tak apa. Tengah ambil angin. Line. Okay. Tambahkah tu tu. Angkah tu. Got it. Condition. Alright, cukup lah tu balik ke tadi Okay, so boleh lihat tadi bila kita ada force yang tinggi, mass yang tinggi, and then kita laju, so dia akan bawa kepada momentum yang besar. So bila kita lawan dengan siapa, langgar, then kita boleh menanglah dalam dia punya collision tu. Okay, so kita pergi next. Okay, saya sempat melihat kepada beberapa kajian yang telah dilakukan di dalam rugby. Ini semua adalah kajian bukan sembang gosok So ada kajian yang dibuat oleh Quarry and Will Hopkins. Okay, kalau dalam kita nak kaji place kicking place kicking sama ada untuk penalti ataupun untuk apa lagi satu, conversion. So yang penting adalah tentang ball velocity dan juga adakah tendangan itu tepat ataupun tidak. Okay, so how to increase ball velocity and how to produce accurate kick. Okay, so dalam pace kicking ni ada seorang yang famous, Elliot Daly. Saya pun baru kenal sebenarnya. Elliot Daly ni kalau dalam tim England dia selalu ambil long range kicking. Tengok dia punya ni sekejap. Bila saya tengok je, bila saya cari je long range kicking, place kicking ni ramai. Bila saya tengok ramai yang selalu kaitkan dengan Elliot Daly ni.
Okay, so kalau dalam biomekanik kita akan lihat macam mana gaya yang dibuat dan macam mana kaki dia bergerak. So apa yang membuatkan dia dapat tendang sejauh itu? Saya percaya kat sini mesti confirm ramai lagi yang tahu yang penendang yang lebih baik lah. Kalau macam England dulu saya ingat Johnny Wilkinson apa semua. Tapi saya yakin kat sini ramai lagi yang lebih tahu tentang siapa yang paling bagus sebenarnya dalam kicking ni lah. Tapi bila saya search tentang long range kicking selalu keluar Elliot Nally. Okay, mungkin kajian ni dilakukan di UK. Sebab tu dia ambil dia. And then Quarry and Hopkins pada tahun 2015 telah menjalankan kajian dalam 582 kes, dalam 582 match perlawanan di mana terdapat 6,769 kicking, kick yang diambil, dan kita lihat kepada poin yang diambil, poin yang dikontribute oleh place kicking ini adalah 45%. So 45% of points scored in international match while 73% success. So maksudnya ada lagi 27% tak sukses. Okay, jadi maksudnya kat sini place kick ni penting sebab dia contribute dekat 45% tau daripada point. So maksudnya kalau tim kita dapat tingkatkan kemampuan untuk place kick dalam satu ni, maksudnya kalau kita ada seorang yang kicker yang memang bagus, maksudnya memang kita tim ni akan berpeluang cerah untuk menang. Okay, so ada 73% sukses. So mana lagi 27? Tak sukses. So apa sebabnya? Yang itulah kenapa kita kena kaji. Okay? Kalau kita salah satu cara untuk kita nak buat analisis biomekanik ini adalah kita ambil video seorang yang betul-betul bagus ataupun carilah kat YouTube atau apa pun, ataupun kita tanyalah siapa yang berpengalaman, kita suruh dia buat, kita rakam, lepas tu kita compare pula dengan atlet kita. So apa perbezaan dia? Dekat mana perbezaannya yang membuatkan ini lagi bagus daripada ni? Okay. Apa approach sekarang yang kita ada sekarang ni, masalahnya adalah kita selalu sebut mulut. Ni kaki tinggi sikit ni, kaki ni kurang ni, lambat. So sekarang ni kita pun dah bergerak dengan teknologi. Saya cadangkan untuk kita gunakan kamera, so kita analyse guna software yang free ke apa ke, dan kita boleh tengok. So barulah kita punya player akan dapat tahu memang terbukti lah. Kalau tak nanti dia akan muncul kat fikiran dia, coach ni sembang aja lah, cakap aja, betul ke tak betul lah. So kita tak ada bukti. So kita kena buktikan kat dia, memang. So melalui rakaman video, kita boleh tengok. Okay, and then dalam place kicking, selain bola tu nak pergi laju, nak pergi ke depan, apa lagi yang penting? Accuracy. So accuracy untuk dalam sukan rugby ni, bila place kick ni satu benda yang susah lah sebenarnya. Sebab bola itu bentuknya oval, hujung, dia bukannya bulat. Kalau bola sepak kita boleh jangka bola tu ke mana. Kalau bola rugby ni, bila saya tengok, bila saya search, memang ini salah satu yang menjadi perhatian kepada penyelidik kerana mereka mendapati bila bola ni bentuk hujung, dia akan banyak dia punya ni. Bola tu pergi ke mana? Pergi macam ini ke? Atau pergi macam ini ke? So banyak dia punya drag, lift and side force. Okay? Banyak dia punya faktor dia. Okay, ada kat sini. Banyak pula video Dok, kalau kita nak analisis kat luar ni, kat Padang, alat yang dekat lab tu atau tak payah buat alat yang kat lab tu, Dok?
Okay, so kita lihat dekat sini yang bola rugby ni dia lain Kalau bola sepak bila kita tendang dia akan pergi sub. Kita dapat predict dah dia akan sampai. Tapi bola rugby ni dia macam ni. Dia pergi jauh tapi dia lepas tu dia turun macam ni. So itulah perbezaan bola sepak. Itulah efeknya bila bola ni dia berbentuk bujur. So maksudnya kat sini memang kita kena tendang kuat, bola tu memang kena pergi laju dan jauh. Kalau tak memang susah nak sampai. And then kita ada kajian lain yang dibuat oleh Linton and Stoke dekat United Kingdom, Middlesex University. Dia buat dia nak cari optimum projection angle for attaining maximum distance in a rugby place kick. So projection angle, bola tu bila kita tendang, berapa angle dia harus pergi untuk dapatkan maximum distance. Sebab dalam rugby ni kita nak, kalau distance kan, kalau jauh, macam mana kita nak capai. So apa yang didapati, kalau kita lihat dalam normal punya ni normal punya situation adalah bila kita angle dia 45 degree punya angle, bila kita buat ni lah, kalau kita baling 90 degree, kita baling ke atas, jatuh kat diri kita balik. Kalau 30 degree, kalau ni memang bukan bola rugby ni normalnya, bola biasa, dia akan pergi bawah lah macam ni. Kalau 60 degree dia akan pergi atas macam ni. So 45 degree tengah-tengah ataupun dari 40 ke 50 degree dia akan pergi macam ni dan dapat distance, dia dapat distance lah, dapat tinggi dan dapat distance. Okay, so 45 degree dikatakan yang paling bagus. 40 ke 50 degree Tapi bila buat kajian dalam bola rugby ni, apa yang didapati adalah lain sebab bola dia berbentuk bujur disebabkan banyak tadi drag force, lift force, side force dekat bola berbentuk bujur tadi, didapati bahawa optimum projection angle in rugby place kick is about 30 degree. 30 degree. Okay, so the optimum projection angle is considerably less than 45 degree because the projection velocity the player can produce decrease substantially as projection angle is increased. So daripada kajian ini menunjukkan bahawa disebabkan bola itu berbentuk bujur, so projection angle dia 30 degree. So yang ini pun kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh rakam dekat luar, suruh budak tu tendang, siapa-siapa nak tendang, and then kita lihat berapa dia punya projection angle. Ini kan tanah kan, setiap bola tu pergi berapa tinggi dia, berapa degree dia. So ini bila lama-lama train, boleh dapat lah. Tapi saya yakin di sini semua lebih arif tentang benda ni. Cuma kali ni macam mana kita nak buatnya dengan lebih berkesan. Okay, and then kita lihat di dalam sukan rugby ni, salah satu faktor yang perlu ada pada seorang player adalah rate of force development. Okay, rate of force development ni maksudnya apa? Speed at which the contractile element of the muscle can develop force. Okay, so seberapa laju, berapa banyak force yang dapat dihasilkan dalam masa yang singkat, okay, dalam satu keadaan. Okay, ini saya tak pergi banyak sangat. Okay, dan ini akan mempengaruhi kepada senaman apa yang perlu dipilih untuk kita buat waktu training. Senaman apa yang perlu dipilih? Adakah senaman squat jump ke, kata movement jump, isometric mid tight pull. Dan kita lihat dekat sini, kalaulah dia punya nilai dia lagi tinggi, maka yang itu akan dapat lebih meningkatkan kita punya RFD, rate of force development. So dekat sini kita nampak mid tight clean pull 30% of 1 RM. So ini bolehlah search dekat YouTube macam mana exercise ni dibuat. So yang ini dapat lebih tinggi dia punya RFD, rate of force development. So bila dia contribute, dia maksudnya badan kita mampu hasilkan force yang banyak dalam masa yang singkat. So itu yang kita perlukan. Okay, so how to improve RFD? Macam mana kita nak tingkatkan? Melalui heavy strength training dan juga explosive dynamic strength training. So ada dua benda, tapi yang paling utama sekali adalah explosive and dynamic strength training. So dalam kalangan pemain rugby ni boleh lakukan explosive and dynamic strength training. Cumanya mungkin sebelum ni dah masuk periodization ke apa benda ke, kalau awal-awal of course lah mustahil. Awal-awal tak tahu pun, awal-awal kita betulkan teknik apa semua. Cuma bila dah train, then kita boleh slowly pergi kepada explosive and dynamic strength training. Okay, so boleh buat plyometric, heavy strength training, weightlifting exercise dan macam-macam lagi lah. Okay, so example of exercise kita ada, okay, bench press through okay, ini mungkin saya boleh tunjuk yang simple. Dapat.
Okay, so saya tunjukkan ini contohnya exercise yang boleh dibuat untuk kita nak tingkatkan RFD berdasarkan kajian batu press. Lihat macam ni dia buat. Cuma ni dia guna Smith machine time ni. So, boom. And yes. Alright, jelas Okay, so yang itu adalah contoh saja. So ada banyak lagi exercise untuk tingkatkan daripada kita punya RFD. Tapi pemain rugby ni dia ada kalanya RFD ni penting, ada kalanya dia punya power tu penting. So macam-macam exercise lah yang boleh dimasukkan ke dalam training supaya dia contribute dalam badan kita ni ada momentum, and then bila kita buat something pergerakan, bila mana force tu diperlukan dengan cepat, kita ada benda, keupayaan tu ada sebab kita dah train dia. Okay, so di waktu PKP ni saya nak kaitkan juga dengan senaman di rumah. Okay, sebab waktu PKP ni orang tak boleh pergi gym dan pergi macam-macam lagi kan tempat. So bersenam di rumah penting ataupun tidak. Okay, ada yang tak dapat pergi gym, dia rasa ni lah, dia rasa apa mental down lah sebab dekat gym dia angkat berat, datang rumah, balik rumah angkat badannya. So kita lihat kepada beberapa exercise yang boleh dilakukan dan teknik yang betul. Dalam biomekanik dia sangat dia memfokuskan kepada teknik. So kita lihat hasil kajian menunjukkan bahawa sekiranya anda melakukan push up di rumah dengan cara keadaan yang straight macam ni, itu bersamaan dengan anda bawa 69% daripada berat badan anda. 69% daripada berat badan. Contohlah kata ada di sini player berat 100 kg. So kalau push up tu maksudnya dia angkat lebih kurang 69 kg. Jadi 69 kg tu berat juga tu. Okey lah, boleh lah. Daripada tak ada apa. Okay. And then kalau lutut dia letak bawah, dia akan angkat lebih kurang 40 ke 49% daripada dia punya berat badan. Okay, so adalah dia buat something. Kalau nak lagi berat, dia angkat kaki dia letak atas something yang lebih tinggi, so dia akan jadi lagi berat. Okay, so maksudnya senaman boleh dilakukan di rumah walaupun tak ada alat. Okay, and then bila kita buat satu pergerakan, contoh saya kaitkan, saya banyak masukkan push up senaman, sebab push up ni antara senaman yang mudah untuk dilakukan. So bila kita buat senaman, kita akan target kepada otot yang kita nak. Contoh kata dia buat ni kan, dia buat ini push up ni untuk otot pectoralis major. So bentuk pectoralis major tu macam mana? So adakah pergerakan teknik yang dilakukan itu tepat kepada otot itu? Okay, so kita lihat gambar ini. Bila kita nak buat, tangan ni kena buka luas macam ni ke ataupun tangan ni kena condong macam ni? Itu satu persoalan. So hasil kajian menunjukkan bahawa kalau tangan dia macam ni, so itu lagi advantage. Kalau tangan dia macam ni banding ini, apa yang jadi? Didapati bahawa kalau tangan dia besar macam ni, nampak ramai yang buat macam ni, so apa hasil kajian? Kurangnya activation otot dekat pectoralis major, dekat dada dan juga tricep brachii kat belakang ni. Kurang aktiviti otot dekat situ. And then after beberapa minggu, didapati bahawa less strength and power improvement. Jadi teknik dekat rumah walaupun nampak simple, push up aja, tapi mesti betul tekniknya. Dan satu lagi benda, bila buka tangan luas macam ni, so dia lagi banyak shear force yang kita tak nak yang berlaku dekat kita punya elbow. So elbow dengan shoulder lah. Okay, so kita sekarang ni nak train kita punya otot dada dengan tricep. Tapi kita dah buat teknik salah, dia pergi kat tempat lain dan juga dia bagi risiko kepada kecederaan. Okay, biomekanik kan tugas dia, satu improve performance, satu reduce risk of injury. Okay. Then tangan nak macam mana ni? Kita nak buka dia besar mana? Hasil kajian tunjukkan 45 degree ni adalah yang paling optimum untuk otot dada dan juga otot tricep. Okay, berbanding dengan 60 degree. 60 degree pun okey juga. Berbanding 90 degree lagilah. Dia tak besar, tak banyak dia punya activation. Yang banyaknya stress dekat kita punya elbow dengan shoulder. Okay. So teknik tu mesti betul. And then tangan pula macam mana? Nak buka macam ni ke, buka macam ni ke, macam ni. Hasil kajian menunjukkan macam inilah yang paling bagus. Okay, sebabkan dia punya activation otot dia akan lebih kena. Okay, and then macam mana kalau kita nak train ini hasil kajian macam mana kita nak train untuk pastikan yang bila kita train tu kita dapat dekat something otot yang kita nak. Contohnya kalau kita buat push up,
Macam mana kita nak fokus lebih kepada kita punya chest? Kita nak fokus lebih kepada chest, dia punya tangan ni, waktu kita buat tu, dia punya lengan ni, jangan dia tak, kita kontrol dia supaya tak bergerak. So kita punya dada dengan kepala kita yang bergerak ke depan. Bergerak ke depan macam ni. Okay. So kalau kita nak fokus kat tricep pula macam mana? Kita punya tricep, kita punya lengan ni, kita akan bergerak ke belakang. Nampak gambar yang kedua dan yang keempat yang biru-biru ni. So tangan dia, lengan dia yang ke belakang. So dia ada beza kat situ. Okay. Chest ataupun tricep. Dan macam mana kita nak bagi kuatkan kita punya ni, kita punya apa? Shoulder. Sebab apa push up ni? Sebab push up ni banyak kita bergerak ke depan. So benda-benda ni penting juga. Kekuatan shoulder, kekuatan kita punya tricep nak tolak, ada kekuatan kita punya pectoralis major nak gerak ke depan. Okay, shoulder focus, kita naikkan kaki kita lebih tinggi kat belakang ataupun kita buat dalam bentuk pipe. Okay, push. So bentuk dia macam ni lah. Shoulder focus, chest focus, tricep focus. Kalau dah letih apa jadi? Dah letih, dia bawa pula dia punya shoulder tu ke dia punya telinga. So apa efek dia kat situ? Efek dia pectoralis major dengan tricep yang sepatutnya jadi peranan utama dah kurang lah. So sepatutnya apa yang dibuat? Kita tarik kita punya ni, pastikan dekat belakang. So kalau dah letih tu stop je lah. Tak payah nak teruskan sampai jadi cheating pergerakannya. Okay, so nak buat laju ke slow? Ini bergantung. Kalau baru-baru lagi nak exercise, boleh buat slow. Sebab bila buat slow, force dia kurang, force dekat joint kurang ditampung oleh joint jadi boleh buat slow. Tapi bagi atlet, kalau atlet yang fokus betul-betul nak kuat bina, boleh dalam pergerakan yang laju lah. Okay. And then selain daripada push up, selalu kat rumah kalau ada lah, kita selalu gantung something dan buat pull up, okay, ataupun chin up lah kita buat. So tangan tu nak buka besar mana? Sebab kalau ada orang rakam, kita akan rasa lebih style kalau kita buka tangan besar. Tapi adakah benda tu bagus ataupun tidak? Itu satu persoalannya. Okay, so hasil kajian menunjukkan kalau anda buka tangan anda terlampau besar bila nak buat something, so dia akan bagi lebih stress dekat anda punya shoulder. Dan juga dalam masa yang sama, kurang activation dekat anda punya latissimus dorsi. Okay, dan juga bicep. Betul. So bila teknik salah, then kita dapat risiko kecederaan, risiko je lah. Tapi kalau dah biasa tak apa. Risiko kecederaan dapat dan juga optimum dia punya efek tu kurang. Okay. Dan ini adalah hasil kajian dan didapati bahawa sekiranya anda melakukan di medium grip 1.5 lah daripada shoulder width, shoulder macam ni besar sikit, itu adalah lebih bagus untuk optimizekan training efek dekat kita punya otot yang kita nak train. Okay. Dan juga kalau nak buat ni, kita kena activate kita punya core. Kalau tak, kita jadi terhuyung hayang. Berapa kali buat pull up 50 kali. Tengok semua pergerakan dia terhuyung hayang. Akad pun sikit-sikit je. So tak betul. Lagi baik kalau kita buat fully complete movement and then kita kira biar 5 repetition tak apa, jadi pergerakan itu lebih bagus lah. Okay. And then salah satu lagi senaman yang sering dilakukan adalah squat yang mudah yang untuk dilakukan. Sama ada di rumah ataupun pergi gym ke, ada pemberat ke. Tetapi dalam kajian menunjukkan squat ni adalah senaman yang paling mudah untuk injet. Okay, paling mudah untuk injet senaman squat. Okay, dekat bahagian spine salah satunya. Dan kenapa ini terjadi? Sebabnya salah teknik. Okay, ada yang kata bila buat squat ni lutut tidak boleh melebihi ibu jari kaki. So dekat kepala otak kita tekankan dah lutut tali melebihi ibu jari kaki, apa jadi? Kita tonggek. Bila tonggek, result in butt wing. So bila butt wing, apa yang jadi? Kecederaan dekat spine tu lebih tinggi. Okay. So apa yang sepatutnya dilakukan, sebenarnya lutut ini boleh pergi lebih. Ankle ni kena bergerak, lutut ni boleh pergi lebih sikit. Dia bukannya lah maksud lutut ni pergi lebih terus ataupun tak boleh pergi lebih langsung. Dia salah. Dia boleh pergi lebih sikit. Sebab bila dia pergi lebih sikit, apa yang kita nak fokus sekarang ni adalah dia punya, adakah dia balance ataupun tidak. Andai kata dekat sini, dia punya barbell, so dekat sini dia punya ni, so nampak dia straight kat sini. So maksudnya dia berada dalam keadaan yang betul, center of mass. Kalau kat sini, ni barbell, ini kaki, so nampak dia tak balance tau. So bila jadi macam ni, itulah kecederaan boleh berlaku dekat spine. Okay, so macam mana nak buat? Nak pastikan kita tak dapat ni, letak kaki tinggi sikit kat belakang, tinggi sikit je, lebih sangat pula. And then kita buat stretching dan stretching lah. Okay, so salah satu lagi bila dah angkat terlalu berat, apa jadi yang selalu berlaku? Punggung naik dulu, badan naik kemudian.
Bila dah jadi macam ni, apa akan jadi? Risiko kenderaan lebih dekat kita punya spine. Okay, so chest and hips must be raised at the same time. Okay, angkat berat yang kita boleh angkat dengan teknik yang betul. Sebab kalau teknik salah, habis. Okay, so ini semua walaupun dia bukan dalam rugby, tetapi ia adalah latihan suaian fizikal yang boleh digunakan, yang kita kena buat untuk tingkatkan performance dari segi fizikal kita yang menyumbang kepada main rugby. Okay, kita bila main rugby bukan main saja, training rugby saja, mesti ada latihan fizikalnya, teknikalnya. Okay, so kita lihat seterusnya apakah analisis yang boleh dibuat. Sebenarnya tadi pun saya dah kaitkan dengan benda ni sikit-sikit. So antara kualitatif biomechanical analysis to improve teknik yang kita boleh buat adalah kita ada 4 benda ni: description, observation, evaluation and treatment. Okay, bila kita nak description, right? Bila kita nak analyse pergerakan, okay, kenapa datangnya kualitatif? Okay, dia ada analisis biomekanik ni kuantitatif dan kualitatif. Okay, kuantitatif ni sangat bergantung kepada alat. Okay, kalau dekat sekolah kita ada stopwatch, ukur panjang tu kan, printer pengukur, kita boleh ukur. Tapi ada pergerakan dia limit kat situ lah. Kalau kita nak masuk lab, masalahnya mahal. So mahal, itu yang susah. So apa yang coach boleh buat ataupun pelajar-pelajar boleh buat adalah kualitatif biomechanical analysis to improve teknik. Kualitatif, kita analisis secara kualitatif. So macam mana kita nak analisis secara kualitatif? Kita describe dulu. First step dia describe apakah teknik yang paling bagus untuk ini. Kita nyatakan ini mesti ni kaki buka besar ni pum. Lepas tu kita tanya coach, kita baca journal, tengoklah YouTube apa benda ke, dah settle lah semua, kita dah describe ini adalah teknik yang paling baik sekali. Lepas tu kita proceed ke next punya fasa, iaitu observation. Kita memahati, kita macam mana kita nak memahati tu, kita nak lihat tu. Time inilah kalau anda lihat di sini, atlet ni dia lompat, adakah kita mampu tengok semua sekali dengan tepat? Kemungkinan ada benda yang kita tak dapat tengok dengan tepat. Sebab itulah dicadangkan untuk letakkan daripada seorang ni nak 3 orang, ini cakap lain, baik kita letakkan kamera di sini untuk rakam. Spesifik, face ini. So bila kita dapat rakam, tapi dia kena ada seorang lah yang lebih cakap. Ada orang, alamak nak tengok ini, pening kepala. Tapi kalau ada seorang yang lebih power, bagus sikit tentang benda ni simple je untuk dia. Sekarang nak rakam, nak analyse ni senang sebenarnya untuk orang yang lebih mahir benda ni. Okay, dia boleh rakam, then kita observe, dah habis observe, dah ada rakaman tu kan, kita evaluate. So kita bandingkan dengan apa yang sepatutnya paling bagus dengan apa yang dilakukan. Kita evaluate. Yang mana salahnya? Salahnya bermula daripada mana? Adakah salahnya disebabkan bila kita lihat kan, salah dia, okay, ini mesti sebab ini. Mesti sebab dia punya teknik dia salah. Bila kita suruh dia baiki, dia tak boleh juga buat. Mungkin disebabkan oleh otot dia yang kat situ lemah. So bila kita dah dapat detect tu, maksudnya pergi strength training sikit untuk bahagian ni. Kita dah dapat. Last kali kita treatment. Ini yang saya katakan tadi, bila kita dah evaluate, kita cuba bagi tahu dia. Tapi yang paling penting bila treatment ini, yang paling penting first kali kita mesti beritahu dia apa yang dia salah, apa yang tak kena dengan teknik dia. Okay, and then macam mana dia nak betulkan. Macam mana nak betulkan, kena beritahu. Jangan beritahu ini salah, itu salah, ini salah. Sila betulkan. Mampu ada. Kena beritahu juga apa cara dia untuk dia betulkan. Jadi sebenarnya peranan coach ni besar. Dia kena tahu macam-macam. Okay, kalau kita nak atlet kita lebih berjaya daripada kita, maksudnya kita pun kena lebih effort lah juga. Banyak benda yang sebenarnya kita kena buat. Okay, so ada beberapa alat yang kita boleh guna untuk analisis pergerakan. Kinovia, Dartfish, MyJump. So MyJump ni dia berbayar RM60 tak salah. Kinovia ada free software. Dartfish pun berbayar. Okay, jadi benda-benda ni semua kita boleh gunakan untuk analisis apa pergerakan yang kita nak. Cumanya adalah limit dia. Bila berbayar tu lebih lah sikit dia punya kemampuan dia. Cumanya MyJump ni untuk melompat. Untuk lompat dia kaji untuk lompat. Dartfish ni banyak sikit lah daripada Kinovia. Okay, so macam yang saya cakap tadi, description. So macam mana kita nak describe? So kita nak describe, of course kita akan lihat contohnya dekat YouTube, kita tengok
video-video apa yang pernah dibuat ataupun kita rakam video sesiapa yang pakar, yang mahir dalam buat benda tu, atlet, kita lihat macam mana dia buat, so kita compare dengan atlet kita. Okay, kalau dah PKP ni susah, cari kat YouTube lah. Okay. Okay, play stick. Okay. Hilang. Ni YouTube pula hilang. Okay, so nampak kita boleh analyse pergerakan dia. Mana dia punya ni? Okay, kita dia tendang cantik sikit. So kita dah nampak dia punya teknik pergerakan dia. So kita compare dengan atlet kita pula, macam mana atlet kita lakukan. So kita boleh tengoklah angle apa semua, apa yang lainnya. Teknik tadi macam tadi kita kata teknik dia patah balik ke belakang ke apa semua itu variasi. Kalau letak bola pun variasi juga. Tapi kalau letak je tak masuk je, something wrong tu. Okay, and then rugby scrum coaching. So yang ini pun kita boleh timbangkan untuk guna. Okay, tak apalah, ni tak apa. Okay, so kita dah nampak dah, maksudnya kita ada banyak sumber yang kita boleh lihat dekat YouTube sebenarnya. Okay, dekat YouTube kita dapat tengok, tapi kalau ada yang kita boleh rakam betul-betul spesifik atlet yang buat, itu sebenarnya lagi cantik. So Alif Syukri pun ada juga dalam ni, pening pula. Ya. Skip ad. So kita tengoklah sini. So macam mana dia buat? Okay. Bayangkan ada seorang kat situ, tepat ke tak tepat? Kita nak hantar tu. So saya tak berniat sebenarnya nak tunjuk video ni, cumanya saya nak tunjukkan yang bahawa kita mempunyai banyaklah akses yang kita boleh tengok dekat dalam YouTube yang kita ada. Okay? Dan dekat sini saya ada contoh, tapi tak nak pasang lah sebab ini lama sangat kan. Okay? Kita tengok je macam mana Kinovia ni boleh digunakan dalam sukan dalam kita nak analisis. Okay? Kita tengok, ni contoh agak berat lah. Okay? So kita boleh dapat dia punya kelajuan, ketinggian. Ini contoh Kinovia lah Kita boleh tengok fasa dia angkat berat, contoh dia ni angkat berat, nanti cuba adaptasi dalam rugby. So bila adanya alat ni dan kita boleh lihat perbezaan. Kenapa orang ni buat macam ni, kenapa orang ni hasilnya macam ni. Okay, so saya rasa cukup itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, saya buka lah kepada apa-apa soalan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Dr. Ali atas kongsian ilmu beliau yang amat menarik dan amat berguna untuk atlet-atlet muda yang mungkin sedang menonton webinar kita ini. Baiklah, tibalah masanya untuk sesi soal dan jawab. Bagi siapa yang ada soalan di dalam Zoom ni, boleh letak di dalam chat. Bagi sementara tengah fikir soalan, Doktor, saya ada satu soalan. Dengar? Silakan. Okay, so soalan saya, kalau tarik tali, kalau tahu tarik tali kan,
Tarik tali tu kadang ada orang kata ada teknik dia nak pastikan elakkan daripada orang tu jatuh. Macam nak kata macam ada teknik dia kata ada yang kata kena kangkang, ada yang kata kena dua-dua Okey, kaki okey. nampak. Kalau sukan tarik tali, secara spesifiknya saya tak tahulah macam mana. Tapi bila kita fikirkan logik, yang pertama dia kena rendahkan badan dia sebab dia nak lagi balance. And then kalau kaki dia buka besar, dia akan lagi balance juga. Tapi dia akan ikut kepada seseorang tu. Kalau kita buka terlampau besar, dia relatif tau. Kalau orang tu, dia punya kaki dia tak panjang, tapi kaki dia buka besar, dia akan jadi tak balance. So dia, even kalau dia besar pun dia akan spesifik kepada dia punya ni. Dia punya panjang kaki dia lah. So yang itu memang kena praktis dan lihat macam mana position yang bagus. Tapi pendek kata, kalau dia lagi rendah, center of mass dia lagi rendah, so dia akan lagi balance. Okay, kalau dia buka besar pun, tapi tak boleh terlampau besar. So kalau dia buka kecil pun mungkin boleh jadi, tapi cumanya dia kena menyondong ke belakang. Okay, sebab dia force dia nak tarik. Okay. Aiman, ada soalan Aiman? Tak ada. Jom ada soalan jawab. Secara konsep asasnya tu, kemahiran menganalisis biomekanik ni memang untuk mengenal pasti kecederaan dan meningkatkan prestasi. Betul tak? Betul. So jurulatih perlu ada kemahiran tu sedikit lah. Pada saya kena ada sikit. Cumanya satu isu dalam biomekanik ni, cerita sikit lah. Satu, dia memang dia ada, saya pernah nampak paper satu dia konflik tau, increase performance, reduce injury. Contohlah kata bila kita nak main badminton kan, ada yang kata kalau lutut dia terlampau lebih daripada kaki ni senang injured. So takkan kita nak main, kita nak kaki kita tak boleh buka besar. So satu masalah lah tu. Bila ini berlaku maksudnya bila kita dah tahu yang benda ni boleh mendatangkan kepada kecederaan, so kita boleh train lah benda tu. Kita train supaya pergerakan yang salah daripada segi biomekanik tu, kita train lama-lama, so dia akan terbiasa dengan benda tu, so lama-lama dia takkan, dia susah, resistant to injured lah. Kalau daripada kecil dia train, so kalau kita tengok pergerakan dalam gimnastik pun kalau nak ikut tu semua orang boleh injured tau. Tapi sebab dia train daripada awal, so tak ada masalah lah. So untuk atlet ni dia punya hukum pergerakan dia pun lain daripada orang biasa. Orang biasa buat injured. Kalau atlet ni dia berlatih daripada awal, okey, tak ada masalah. Saya ada nampak soalan dekat chat, berapa peratus biomekanik menyumbang kejayaan seseorang atlet. Yang ini kita tak ada jawapan lah untuk ini. Peratus biomekanik menyumbang kepada kejayaan seseorang atlet. Kita tak ada data lah kita nak sebut. Pendek katanya, kalau kita faham biomekanik, dia boleh menyumbang. Okay? Memang yang paling penting adalah player tu punya taktik and teknik. Taktik and teknik lah yang paling penting, fizikal dia. Cuma biomekanik ini menyumbang kepada arah itu. Dengan memahami biomekanik, kita boleh tingkatkan kita punya teknikal daripada segi kita punya fizikal. So itu benda yang kita cakap tentang biomekanik ni. Okey dok, ada satu soalan. Kebanyakan jurulatih yang menjaga pembangunan ataupun jurulatih senior kan. So macam dok tadi cakap tentang tubuh badan tu kena bersesuaian dengan tulang doang. So kita kena tengok rangka dia kan. Selalunya kita tengok daripada TID lah kan. Awalan dia punya masuk ke dalam camp ataupun masuk dalam pasukan. So adakah yang itu tentang corak latihan? Semalam kita belajar pasal periodisasi kan. So hari ni kita belajar pasal biomekanik. So macam mana kita nak kita nak pemudahkan jurulatih ni di Malaysia ni memahami konsep nak develop biomekanik secara asas kepada budak-budak ataupun kepada yang mana knowledge biomekanik ni tak sedetail doktor lah kan. Okay. Supaya asas tu kita nak mulakan lah. Bagi saya biomekanik untuk seorang jurulatih ni penting, tapi tak adalah sampai jurulatih tu kena tahu sangat spesifik. Tak ada, sebab seorang jurulatih bagi saya dia ni main peranan dalam technical semua kan. So, kalau dia nak fikir pula tentang biomekanik susah lah. Tapi at least ada konsep, at least ada basic knowledge pun dah cukup. Okay?
Cumanya kalau team yang lebih tinggi level dia, mungkin ada, kita boleh hire seseorang sains sukan ke apa ke, ambil and then jaga bahagian-bahagian ni lah. Tapi apa-apa pun sekali memang coach tu memang boleh tahulah sikit. Cuma apa yang saya tahu sekarang ni, kita ada kursus sains sukan yang boleh diambil. Kalau kursus sains sukan tu pun ada mengajar tentang biomekanik. Cumanya dia basic je lah, dia basic je. Kita boleh belajar, tapi kalau nak lebih lagi, sebaiknya kita ada seseorang yang pernah mengambil diploma ke degree sains sukan ke, itu mungkin lebih imbang. Kalau kita nak harapkan coach tahu semua, saya rasa dia akan menyusahkan jugalah kan, daripada kita nak coach tiba-tiba kena belajar pula tentang biomekanik. Kebanyakan konsep latihan jurulatih kat Malaysia ni dia one man show, dia lah coach, dia ya kan? dia kan. Itu memang konsep dekat Malaysia. Saya tak tahu. Assalamualaikum coach. Assalamualaikum Dr. Ali. Ya. Saya Rostam. Pada pandangan saya, biomekanik ni coach kita perlu tahulah basicnya pertama. Yang kedua, coach pun perlu tahu jika pelakon itu salah, dia yang the first one to tegur the player. Yes. Itu I think, because tadi pun doktor dia cakap dia yang first kali disebut dia mengelakkan kecederaan dan meningkatkan ni okey, sebab saya nampaklah dalam basic kadang-kadang yang paling crucial sekali dalam rugby ni is scrum. So macam mana coach nak mengelakkan kecederaan di padalah umur 8 tahun 9 tahun dah masuk scrum takut cedera kan. Jadi saya fikir kita perlu assess, maknanya kalau ada berlaku kesalahan yang simple di dalam perlakuan, jadi itulah ilmu pertama yang kita perlu apply lah. Betul. Itu pandangan saya lah. Yeah. Saya setuju. Dari segi praktikal, memang praktikal biomekanik ni memang coach perlu tahu, mesti tahu. Cuma kalau macam sebab biomekanik ni dia banyak sebenarnya analisis. So yang analisis tu yang dia lebih susah lah untuk coach nak kena tahu juga pasal tu kan. Tapi kalau dari segi application, praktikal, memang bagi saya coach wajib tahu tentang benda tu. Terima kasih Cik Rostam. Bersama. Okey, doktor, adakah perlumbaan Azur Hasni Awang di Olimpik Tokyo memerlukan kaedah biomekanik dalam acara kirim? Bagi saya tengok Azur Hasni, saya rasa dia dah power dah sebenarnya bagi saya. Cumanya mungkin pada ketika itu yang saya rasa lah. Tapi dia ada cakap kat YouTube kenapa dia tak kejar Jason Tenney. Itu jawapan dia lagi tepat lah. Cumanya mungkin time itu tak jangka pun Jason Tenney tu dia boleh daripada awal nampak lactic intolerant dia memang power lah. Lactic tolerant dia memang power. Macam mana dia boleh maintain dia punya tu. Memang dalam apa-apa sukan pun biomekanik ni mempengaruhi. Tapi lala sekali dalam perlumbaan tu dia tengok juga taktik dia macam mana. So dia banyak faktor dalam satu ni. Ada orang yang psikologi dia lebih, dia menang. Ada orang yang fizikal dia lebih, psikologi dia kurang pun dia menang. So tengok juga kepada keadaan time match tu. Okay, Dok, lagi satu, macam biomekanik kan ajar angle, kicking ke ataupun posture badan for scrum kan. So mana coach-coach ni boleh refer selain daripada apa yang Dok bagi tu kan? Dia boleh tengoklah dekat mana jurnal-jurnal ke, walaupun dia tak baca lah. Ada gambar-gambar lah yang boleh kita, pasal kita sekarang ni kebanyakannya zaman IT. So coaching more on concept of Google dengan YouTube kan. So adakah Dok ada cadangan mana yang paling sesuai lah untuk rugby ni dia explore? Macam gambar tadi Dok tunjuk gambar scrum tu kan, orang berdiri masuk pelan-pelan angle kan, lepas tu kicking motion dia kan. So itulah yang best kalau diorang dapat benda tu Dok kan. So itu semua YouTube tu. Itu semua kat YouTube. Saya Tony B. William, lepas tu tendang jauh kan, dia tak ada belajar. Pasal saya rasa dalam ni ramai coach yang antara pembangunan dan senior coach kan. Lepas tu tengok macam mana dia nak develop dia punya biomekanik tu daripada grassroots hingga ke senior kan. So apa any suggestion tak? Saya rasa sebenarnya apa yang saya tunjukkan tadi sebenarnya banyak sebenarnya coach kat sini dia dah buat sendiri dah sebenarnya. Cumanya mungkin
saya rasa perlu ada lebih sistematik lah. Pada pandangan saya rasa memang cikgu-cikgu kat sekolah apa semua dah buat, ada buat benda ni. Cumanya dia perlu lebih rancang supaya benda-benda yang nak dibuat tu lagi senang untuk capai. So kita ada list. Kita ada list apa benda yang dah capai, ada list yang boleh capai. Kalau dari segi yang tadi cakap sumber mana, saya sebenarnya baru mendalami rugby ni, baru tengok kajian rugby ni baru 2 hari lepas. So saya memang dapat semua daripada YouTube. Okay, jadi YouTube tu adalah salah satu ni yang paling bagus lah. Tapi kalau boleh andai kata satu hari nanti kita boleh keluar negara apa semua, saya rasa mungkin dekat situ kita boleh tengok player kita rakam video, sebab bila kita tengok kat YouTube, dia punya angle dia semua tak tepat tau, sebab dia kamera dia kat depan. Kita tak dapat tengok dari sisi dia. Inilah pentingnya kajian. So kalau kita dapat buat dengan atlet yang betul-betul power punya, bagus punya, kita dapat set up dia kat situ, tapi of course kena minta kebenaran. Boleh ke? Kena minta daripada dia punya ni. So bila dah ada benda tu semua, kita boleh gunakan dalam kita punya modul rugby ni lah. So kalaulah semua coach-coach kat UMBI terutamanya tahu teknik yang paling bagus ni dan latih dia punya atlet ni, so satu hari nanti saya rasa kita punya atlet rugby pun lebih banyak persaingan dia. Bila lebih banyak persaingan, saya rasa kita akan pergi lagi tinggi lah level rugby kita. Walaupun sekarang ni saya rasa sangat bagus. Saya kagum dengan pemain rugby ni sebab saya selalu bersembang dengan player kawan-kawan pemain rugby, kebanyakannya diorang ni tak ada motivation pun untuk duit. Kalau main sukan lain tu ada setengah gaji sikit je, memang terus tak main lah. Yang ini kadang-kadang keluar duit sendiri nak masuk pertandingan. So itu yang bezanya pemain rugby dengan beberapa sukan yang lain lah. So itu benda yang saya kagum tentang rugby ni. Okay. Dok, tapi saya nak share sikit sebab yang saya masuk kelas Dok dulu master dulu. Yang Dok ajarkan guna Kinovia tu. Kan, saya pernah gunakan Kinovia tu, tapi yang asas lah kan. Untuk masa dengan lembaga pengadilan saya, kami dapat detect pelajar player yang di high tackle yang referee tak nampak. Jadi saya gunakan tu, jadi kami dapat apa? Kita buat citing tu, maksud dia pembicaraan berdasarkan yang part-part lah, tapi sebab kamera satu Dok kata kan, tapi kita gunakan yang ada. So saya rasa Kinovia tu boleh sebab dia try dulu kan. Sebab dia free software. Walaupun dia punya ni limited sebenarnya, dia ada banyak lagi. Of course yang berbayar ni kan, tapi okey lah. Nak bayar kan, daripada nak bayar boleh lah. Try dulu, so dah seronok kita boleh beli kan. Dok, lagi satu. Atlet development dia lower body dulu ke yang penting, apa body Pak? Untuk dong sesuaikan diri, pasal rugby memang dua-dua penting. So mana yang dong patut develop more, dia punya lower body parts ataupun upper body parts, so sesuai untuk dong develop dong punya skill bila naik lebih senior team lah. Bagi saya dua-dua kena buat serentak lah. Okay, ada yang kaedah trading dia buat lower body dulu, upper body dulu, tapi ingat benda tu akan bagi efek kat kita. So lebih baik dia trade dua-dua. Cumanya lower body akan pengaruhi lebih besar kita punya force. Sebab bila kita bergerak, lower body akan contribute lebih. So sebab itulah bila kita angkat, kita buat squat ke apa ke, kita dapat angkat lebih berat daripada upper body. So jangan pula disamakan, kita samakan je. Buat bench press 40 kg, lower body pun 40 kg, tak adil. Training tu kena adil. Kalau upper body kita mampu angkat 40 lah. Lower body kita dapat angkat lebih lagi sebab otot kita lagi besar. Jadi training tu nampak macam tak adil, tapi sebenarnya dia adil relatively kepada kemampuan sebenar otot tersebut. Cumanya macam saya kata tadi, jangan pergi training quadricep saja, sebab banyak orang yang buat melompat, buat squat, buat lunges, itu semua untuk quadricep. Tapi hamstring macam mana? So kena ada training kat hamstring. Boleh search dekat YouTube apa semua, kita boleh nampak macam mana training untuk kita punya hamstring. Hamstring ni adalah salah satu otot yang paling selalu injured. Orang lari, main bola, kita pegang hamstring. Jarang sekali kita dengar orang lari, dia pegang quadricep. Kadang selalunya dia akan pegang paha belakang dia. Sebabnya hamstring dia jarang train. Jadi kepastian untuk tadi adalah kita kena practice dua-dua, upper and lower body serentak. Sebenarnya berat tu ikut mana yang mampu. Kalau bawah angkat lebih, angkatlah lebih yang bawah. Tapi selalunya memang bawah boleh angkat lebih berbanding yang atas. Kalau atas tu terlebih, nanti macam saya tunjuk gambar mass and movement tadi, center of mass, dia akan pergi lagi tinggi, so tak balance.
Itu jadi masalah. Doktor, sekarang bayi sekarang ni pergi pasar pun kena hamstring dah. Sebab jalan cepat sangat kan. Hamstring banyak. Tak, sekarang ni kalau pakai baju dia tak dilengan dok kan, tu pasal kena buat upper body kan. Kaki orang tak nampak sebab pakai kain. Baju kan. Tu yang semua kepada bicep dengan tricep kan. Okay, ada lagi soalan tadi dalam Ada satu soalan Doktor. Ini mungkin lebih kepada strength training lah. Macam mana kita nak tukarkan stigma kita semakin kita angkat berat, kita punya motion kita tak boleh gerak. Kita takut. Okay. Macam mana kita nak tukarkan that stigma? Okay. Yang itu pun bagus juga tu. Okay. Bila kita train, strength training, resistance training, kita kena pandai manipulasi dia punya, dia ada resistance training variables. Kalau kita tahu dia punya manipulasi, kita manipulate dia punya berat, dia punya repetition, dia punya set, and then dia punya repetition kelajuan tu, dan kita akan dapat apa yang sempit. Kalau kita angkat terlalu berat, dia akan bagi kita strength. Okay, tapi kalau kita sengaja angkat slow, then dia akan bagi efek juga kepada pergerakan slow tu. Tapi nak angkat berat tu penting juga sebab kita nak improve maximum strength. So apa yang boleh dibuat, lepas habis je buat maximum strength yang angkat slow tadi, kita boleh terus buat dengan satu pergerakan yang laju. Lepas habis tu terus buat contoh kata push up yang laju. So kita bagi dia excitation dekat otot tu. Kita jangan bagi dia macam bergerak slow, dia jadi relax. So lepas habis relax tu terus buat ni. Macam kita buat squat dah, angkat berat 200 kg ke apa, berat slow kan. Lepas habis tu terus dibuat squat jump. So kita macam tadi dah relax, so sekarang kita bagi laju. Kita bagi excite sikit dekat punya otot tu. Kena betulkan mitos-mitos tu lah, sebab kadang orang rasa macam buat berat lepas tu kena rest baru boleh buat yang squat jump tu kan. Okay. Yang itu kalau macam kita buat berat, of course kita ada bahasa rest untuk kita buat kan. Tapi bila sebagai atlet ni, kalau kita buat sesuatu tu sebagai ni, sesuatu yang berat tu, kita takut dia akan jadi otot tu terbiasa dengan pergerakan yang lambat. Sebab tu kita cadangkan, lepas tu kita buat satu, kita nak excite otot tu. Ini kadang-kadang kita boleh juga kaitkan dengan complex training. Lepas je weight ni, plyometric. Tetapi dengan syarat bergantung kepada atlet tu sendiri. Kalau akar umbi ni, kita risau. Teknik tak betul lagi, kita dah push dia. Kadang-kadang tak improve, tapi injury yang dapat. Itu yang kita risau. Okay. Baik. Tadi ada satu lagi dia tanya, bio penting tak untuk pelbagai pemain mengikut posisi dan jenis kegunaan fizikal mengikut peranan? Macam kalau forward dia bulky tapi kena laju juga, kalau backline mesti laju, kena agile. So biomekanik ni mengajar macam mana yang specialized? Ini masalah coach kita ni. Yang itu saya tak boleh jawab spesifik lah. Sebab kalau yang itu memang coach, bagi saya coach kena tahu. And then kalau kita lihat pun secara normalnya, memang dalam satu tim rugby contohnya, ada yang berat dia 120 kilo, ada yang berat dia 80 kilo. Biasanya yang winger-winger ni selalunya laju, dia tak adalah besar. Yang dia nak scrum ke apa ni, itu yang besar. So memang perbezaan dia memang akan ada perbezaan untuk setiap posisi. Sama juga macam bola sepak, kesukan apa ke, memang ada perbezaan setiap posisi tu. Jadi benda ni kita boleh tahu, cumanya macam saya tak explore lagi rugby ni. Saya suka tengok je, tapi kalau nak spesifik secara mendalam, posisi ni perlu apa, posisi ni perlu apa, saya rasa coach dia tahu sebenarnya. Posisi ni perlu apa. Kalau nak scrum tu of course dia kena besar, kaki dia kena besar juga sebab dia nak stabil. Okey dok. Sebab kebanyakannya apa development ni dia dia tak boleh sama rata. So dia kena tak boleh. Kebanyakan ni yang kita dengar lari pusing padang 5 round, angkat kawan kan, bomber carry, lepas tu tekan tubi lari bukit kan. So adakah itu pun guna body weight tu efektif ke untuk biomekanik? Sekolah yang ada bukit ke ataupun bomber carry ke, baby carry ke kan?
Kalau bukit tak bukit ni, itu latihan untuk kita punya speed, kelajuan. Kalau kita naik bukit, kita panggil resisted sprint. Yang ada inilah halangan lah, lintangan. Tapi kalau kita turun, assisted, kita dibantu. Jadi itu semua adalah training manipulation, training yang kita boleh variasi untuk kita dapat lebih banyak speed. So bagi saya tak ada masalah untuk kita buat dari naik bukit ke, turun bukit ke, sebab itu semua akan bantu dari segi speed, kelajuan. Dan kelajuan tu penting. Okay. Kalau carry apa semua tu bagi saya pun untuk pemain rugby ni penting juga. Cuma pastikan dia punya tu lah, jangan terlalu stres sangat lah. Kita takut kadang-kadang dia pun kurus, kita pun tak tahu akan umbi kan. Dia kurus, angkat yang berat. Memanglah kita punya badan ni akan adapt. Tapi kita takut tak sempat nak adapt dan injured. Itu yang kita takut. Okey Dok, asyik saya je tanya kan. Baik saya call ke Dok lepas ni. Kan? Okey Dok, kalau semua dah tak ada apa, saya kena tanya Dok lah kalau ada apa-apa Dok untuk pelajar-pelajar matrik yang mana berminat nak sambung buat biomekanik ke, nak masuk usi apa yang Dok boleh apa buat promotion lah untuk diorang ni buka minda. Sebab kita ni atlet, ingat je buat sport science maknanya ada jadi coach ataupun jadi atlet kan. So maknanya bidang ni very very wide. So daripada lepas matrik ni diorang dah boleh buka minda. Lepas tu diorang pun macam kita ni moderator ni semua, maybe dia boleh attach dengan MR untuk jadi moderator supaya dia tak boleh belajar lagi lebih tinggi. Yang moderator ni player rugby ke? Tak, diorang ni adalah pelajar-pelajar yang bersemangat untuk membantu peserta Akademi Rugby Malaysia. Itulah macam Aiman Akashah tadi, saya ingatkan dia nak umum ni hari puasa. Hari raya tu dia nak announce raya haji untuk perempuan. Tapi macam Dok katalah kalau rugby Dok kan masuk universiti sport science coaching ataupun buat apa SNC kan. Padahal macam Dok ni biomekanik ni something yang dah lama dah dalam dunia ni. Cuma kita perlukan pakar-pakar yang faham bio, faham tentang fizik kan. So Dok maybe pelajar-pelajar matrik ni boleh buka minda lah untuk bantu sains sukan lebih detail dalam bidang masing-masing lah. So Dok any apa words untuk diorang? Okay, boleh sebab tadi Abang Zack ada cakap pasal tu, jadi saya nak promote lah UPSI. Macam semalam dia promote UiTM kan. So hari ni saya promote UPSI. UPSI kita ada diploma sains sukan dan kelatihan. Lepas tu kita juga ada sarjana muda sains kelatihan. Kita ada ISMP pendidikan jasmani, sains sukan. Lepas tu apa lagi sains kelatihan. Itu pendidikan. Lepas tu dalam bahagian yang open market kita ada rehab, kita ada sains kelatihan. So saya jemput, sekiranya anda ingin menyambung pengajian untuk mendalami tentang sains sukan, anda boleh datang ke UPSI. Kemasukan bulan 9 dan bulan 2. Kita juga ada program-program master PhD. Anda boleh masuk ke sini dan kita boleh melakukan banyak kajian bersama. Dan kalau ada coach yang lebih praktikal, kita buat kajian yang lebih praktikal. Sebab dia bergantung. Tak adalah kita limitkan baca buku je, tak ada. Benda tu semua kalau dalam sains sukan kita tak ada benda tu. Dalam sains sukan kita kena apply praktikal lah. Okay. Dan saya ingin mengajak jugalah sekiranya ada di sini yang berminat untuk menggunakan khidmat servis kat sini. Kita ada servis lah, nutrition dan macam-macam lagi yang kita boleh lakukan. So mungkin kita boleh collaborate selepas ini. Collaborate apa-apa yang kita boleh jalankan untuk meningkatkan prestasi sukan untuk negara. Baiklah. Sebab apa yang MR tengah buat adalah dia mewujudkan Akademi Rugby ni supaya kita dapat channel pelajar-pelajar matrik, pelajar-pelajar degree, pelajar-pelajar lepasan SPM ke universiti-universiti awam yang mana boleh menceburi dalam bidang-bidang yang selain daripada SNC, kejurulatihan kan. So ada nutritionist, ada macam Dok biomekanik, ada psikologi, lepas tu ada macam-macam lagi recovery kan. So benda-benda ni lah yang kita nak pelajar-pelajar ni explore kan. Jangan hanya skop dia kecil dekat satu area dan longgokkan orang ke SNC coaching tu ramai kan. So lepas ni bolehlah contact Dok Ali untuk lebih tahu kan, lebih detail kan. Kita pun dah ada kabel UPSI yang biomekanik.
So nanti senanglah pada pelajar-pelajar semua untuk join. Biomekanik dia berkait rapat dengan strength conditioning dan macam-macam lagi. Dia rapat lah. Kalau kita tahu tentang conditioning, sepatutnya kita tahu juga tentang biomekanik. Ni kita hari ni Dok, kita cerita buat semua baru buka minda lah kan. Okay. Malam periodisasi kepada latihan. So tengok macam Dr. Pete angkat pun 3 timing tu, so semua kagum kan sampai minta jangan lupa share slide Dok, sebab itu kita jual untuk cari income kan. Tak ada, kita bagi free je. Kepada semua penonton Akademi Rugby Malaysia, sebab inilah yang contribution Akademi Rugby Malaysia menerusi Malaysia Rugby yang Datuk Syarul cakap lah, sebab kita nak player-player rugby ataupun orang yang minat rugby ni pergi ke channel yang betul. Kan kita nak martabatkan sukan rugby ni menerusi pakar-pakar, antara salah seorang ni Dok lah, yang maybe kita akan minta bantu jaga national team buat kicker kita hantar 4 orang kan. Dok tengoklah dia tendang kan, terkejut lah dia tendang masuk kolam kan. Yang itu sebaiknya ada coach juga sebenarnya, sebab kita mungkin tahu dia mekanik, tapi yang tergetar rugby ni sebenarnya coach rugby lebih tahulah. Yalah, kalau 4 orang kicker, 1 kereta je Dok kan. Kan jimat minyak kan. So maybe kita boleh collaborate, maknanya kita mulakanlah Dok kan. Kerjasama. Sebelum ni kita tendang je kan. Coach Coco yang tengok daripada belakang bawa whistle kan. Coach Rostam ni dia antara kita punya scrum half terbaik lah dulu kan. Pernah lah. Cuma dia sebelum kena sumpahan tu kan coach. SDC tu apa SDC? Saya tengok Rostam SDC. Ni doktor, saya pada UIA. Hari tu doktor Sport Development Center. Okay. Tengokkan nama team ke apa? Tak ada. Dia lain macam ada soalan, coach-coach lain ada soalan nak tanya. Ada lagi? Silakan. Tak ada? Itulah Doknya topik berat sangat lah. Ramai yang balik ni hang kan. Otak semua dah tak boleh hadap lah. Dia baca slide 14 kali boleh faham ni. Kan? Tak ada apa? Kalau tak ada, Tuan Pengarah. Moderator. Silakan. Baiklah, jadi sesi soal jawab dah habis nampaknya. Dengan itu, berakhirlah program webinar kita pada malam ini. Hadirin yang budiman, kami merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Ali bin Mat Nazlan, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada malam ini. Tidak lupa juga majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran webinar Akademi Rugby Malaysia Siri ke-12 yang bertajuk Asas Analisis Biomekanik untuk Sukan Rugby. Hari ini kami ingin mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Akhir kata, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Dengan lab kita ambil gambar. Sekejap. Kamera. Cikgu Fifi tolong ni. Rugi tak buka kamera, jadi bahan sejarah ni 10 tahun lagi. Dan tanya Dr. Ali jadi timbalan ikan yang up sikit sekarang kan. Dulu biasa-biasa, sekarang jadi timbalan ikan. Terima kasih semua kepada ni peserta-peserta, link boleh isi semua. Saya akan buka. Okay, terima kasih semua. Dah habis kan? Dah. Masih ada.
Terima kasih Dok. Terima kasih Okey. semua cikgu.